Cerita lain kali bila orang stranger tanya cerita semua dalam rumah tu. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Okay, hari ini I nak share satu kisah misteri tentang serangan orang minyak yang berlaku kepada Nina dan kawan-kawan dia. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Hari ini, I nak ceritakan satu kisah yang dikirim oleh Nina, bukan nama sebenar, as usual. Tentang macam mana dia dan kawan-kawan, kiranya housemate dia, pernah experience serangan orang minyak. Dan kejadian ini berlaku pada 5 tahun lepas. Yes, selalu kita dengar sumpahan orang minyak, serangan orang minyak ni semua macam zaman-zaman dulu kan? No, 5 years ago. Okay, kisah ni I tak tahu exactly bila atau di mana sebab memang Nina rahsiakan semuanya lah. Cuma dia kata waktu ni dia dengan kawan-kawan uni dia memang diorang menyewa untuk masa belajar kat uni. Lepas tu rumah yang sama juga diorang masih sewa masa masing-masing cari kerja. Dan bila dapat kerja tempat masing-masing lah, diorang still menyewa kat rumah yang sama. Okay, dalam rumah ni ada Nina, ada Ija, ada Linda, ada Suzana, ada Lily dengan Lisa. Semua-semua ni bukan nama sebenar, okay? Diorang ni semua tak kerja tempat yang sama, tapi diorang just cuma menyewa rumah yang sama sebab diorang dah duduk sekali dari zaman uni. So diorang ni memang friends lah, friends kuat punya friendship lah. Dalam ramai-ramai ni, Nina ni dia tak dapat lagi kerja bidang dia tau. Tapi dia just accept je ada untuk kerja sebagai macam dia macam kerani lah, tapi bukan kerani dia kata. Dia kata dia buat kerja office work biasa macam admin lah. Dia buat kerja-kerja admin. Dia kata kalau nak ikutkan bahasa Melayu ni ialah kerja kerani lah dekat this one syarikat swasta. Sebenarnya sepanjang dia bekerja kat situ tak ada apa gangguan, tak ada apa pun tau. Until lah selepas 3 bulan dia kerja kat situ, ada satu manager baru ni masuk. Manager ni handsome. Manager ni katanya daripada branch lain. Ditransfer ke branch diorang lah. Waktu ni Nina dia tak kerja directly under manager ni lah. Tapi dia tahulah manager tu yang baru masuk tu. Semua orang tahulah elok. Handsome betul. So nak dijadikan cerita, Nina ni macam menaruh perasaan lah dekat Encik Adam manager baru ni. Bila Nina tengok dia ni waktu solat terus pergi surau kan. Dia solat tak tinggal, baik. Asyik dengar pun yang elok-elok. Lepas tu pernah nampak dia tolong cleaner. Macam dia punya watak ni memang too good to be true lah. Orang yang baik-baik sangat lah. Cuma macam saya cakap tadi, Nina tak kerja directly under Encik Adam ni. So conversation Nina dengan Encik Adam ni tak pernah lah wujud. Until ada satu hari ni diorang bertembung dalam lift. Encik Adam ni pun tanyalah, tak pernah nampak pun. Nina ni pun malu-malu, saya ada je kat sini, department sini. Ceritalah ramah, tengah cakap dengan crush kan. So okay, borak punya borak ting sampailah dekat floor yang sama. Tapi Encik Adam ke sana, Nina ke sini. So dari pertemuan dekat elevator tu makin kerap pula. Asyik berjumpa, asyik terserempak. Lama Encik Adam ni ajak lah Nina ni keluar. Nina tak fikir panjang, terus accept. So first date diorang after work is diorang decide untuk jumpa dekat ada satu mall ni lah. So Encik Adam dengan Nina jumpa direct dekat mall tu. Tak adalah nak pergi sekali ke apa sebab Nina segan. Sebab Nina kata dia ni macam pangkat kerani je, Encik Adam tu pegawai. So dia macam kalau balik kerja dengan Encik Adam nanti dia takut orang lain mengata ke apa kan. So dia macam nak elakkan. Dia kata okey lah jumpa cafe tu terus lah. Macam tu contoh cafe lah. I pun tak tahu diorang date kat mana. So jumpa je terus kat mall tu asing-asing. So aktiviti ni macam almost hari-hari tau diorang akan after work akan jumpa. Nina ni pula dia adalah peminat cerita hantu, kisah seram ni apa semua tau.
So bila Encik Adam ni buka topik macam, awak percaya tak dekat dalam dunia ni, dalam dunia serba moden ni, masih ada orang yang menuntut ilmu. Tahu tak kalau orang belajar silat, dia orang juga boleh belajar ilmu kebal. Nina ni pula bila dia tengok macam, oh my god, Encik Adam ni ada interest sama dengan dia, so makin teruja lah kan. So Encik Adam ni selalu share dengan benda-benda kisah-kisah yang rare tau dengan Nina. Macam klise kan, selalu orang macam cerita pasal hantu asrama lah, hantu ponti lah, hantu langsu lah ni semua. Tapi Encik Adam ni dia akan cerita banyak tentang ilmu-ilmu yang dituntut, ilmu-ilmu yang tak semua orang tahu, kekebalan, amalan-amalan orang dulu-dulu. So Nina sukalah, suka dengar. Tapi one thing lah, bila berjumpa, bila nak balik, Nina dia akan selalu minta diri awal sebab dia kata dia tak nak terlepas train. Walaupun Cik Adam ni ajak lah macam, tak apa saya boleh hantar. Yelah kan pegawai mesti ada kereta kan. Wah, biar saya hantar. Tak nak. Dia tak nak, satu, dia tak nak ada siapa-siapa nampak. Satu, dia tak nak juga, macam dia nak jaga privacy kawan-kawan dia lah. Kalau boleh dia tak nak lah ada orang lelaki. Sebab dia orang dah berjanji satu grup tu, macam kalau ada boyfriend sekalipun jangan bawa balik rumah. Walaupun dekat depan gate, so Nina ni tak nak. Sebab kawan-kawan dia yang lain pun tak pernah buat perangai macam tu. Tak ada yang boyfriend angkat, boyfriend hantar, boyfriend. Sebab yelah semua dalam tu kan nak dara. Lepas tu tinggal kat kejiranan. Tak nak lah pula orang kejiranan tu rasa dia ni berpeleseran ke apa kan. Sebanyak-banyak expect dia fikir. So dia selalu tolak bila Encik Adam ni nak hantar atau nak ambil. Dia tak rasalah aneh yang orang ni tak habis-habis macam, meh lah saya ambil awak, meh lah saya ambil awak, meh lah saya hantar awak. Macam tiap-tiap kali mesti macam nak ajak, nak offer ambil atau nak offer hantar. Macam penting tau hantar. Tapi waktu ni Nina dia tak rasa pelik langsung sebab dia rasa macam, oh gentlemannya, macam dia care lah kan, dia mesti nak ambil berat supaya aku selamat sampai rumah. So anyway, to cut the story short, Nina kata tak lama lepas diorang macam, diorang tak bercinta pun sebab Encik Adam tu tak pernah pun cakap jom kita bercinta, tak ada. Tapi diorang almost every day keluar. Cuma masing-masing tak meluahkan lah. Nina kata masing-masing macam malu ke apa ke tak tahu. To cut the story short, Encik Adam ni agaknya bincang dengan bos Nina entah macam mana, entah dia naikkan Nina jadi secretary dia. Sebab dia pegawai kan, dia manager, dia adalah secretary kan. So dia naikkan pangkat Nina daripada kerani-kerani yang biasa tu jadilah setiausaha. So lebih senang lah Encik Adam ni nak keluar makan ke, nak apa ke. Tapi walaupun dalam situasi antara bos dan setiausaha ni, Nina tetap jaga batas dia tau. Kalau keluar masih balik awal, masih tidak ada Encik Adam ambil daripada rumah, masih tidaklah Encik Adam yang hantar balik rumah. Dia menjaga batas dia. Sampailah ada satu kali ni Encik Adam ni dia geram sebab tak dapat nak hantar Nina ni balik. Dia sengaja bagi Nina kerja yang banyak. Dia kata Nina kena siapkan proposal ni lah, itu ni. Padahal she's a secretary, tak perlu pun buat benda-benda tu. Tapi tak apalah, dia tolong sebab Nina ni kan dia ada degree. So adalah report-report yang Nina ni kena buat walaupun dia tahu dia tak kena buat, tapi dah bos dia suruh dia buat. Okay, dia buat. Sudah tengah malam, 12 lebih waktu ni. Nina dah macam gelisah. Dia macam mana nak cakap. So dia cakap dekat housemate dia semua, bos aku tak tahu lah kenapa kepala angin dia ke, dia suruh aku buat kerja yang aku tak perlu buat. Tapi aku buat jugalah. Tapi dah 12 lebih ni, tak tahulah nak balik macam mana sebab train dah tak ada. Okay lah, memanglah time ni dah ada aplikasi macam Grab tu semua. Tapi tetaplah dah lewat. So Nina macam nak tak nak dia tahu mesti Encik Adam nak offer sebab dia tahu Encik Adam suka dia kan. Nak tak nak dia bagi tahu macam nak kena minta Encik Adam hantar aku balik lah sebab aku sorang-sorang, aku takut lah nak ambil Grab ni semua. So kawan-kawan pun memahami. Kawan-kawan macam tak apalah, kalau malam ni sekali kau pun dah nak balik lewat, kalau elok lah bos kau nak hantar, selamat lah sikit. Okay fine. So bila kerja dah siap dah pukul 2, dia kata bilik bos dia, ya Encik Adam ni tak balik lagi ni. Encik Adam pula dekat dalam bilik dia konon macam busy jugalah, bersepah-sepah ni segala file lah apa semua, macam nampak busy teruk ni. So katalah Encik Adam saya dah selesai sekali report ni semua, saya nak minta diri dulu. Dia cakap macam tu, tapi dengan harapan tolonglah Encik Adam ni hantar dia balik. Macam mana dia nak balik dah pukul 2 pagi. So Encik Adam ni macam, awak nak balik dah? Tak apalah, kalau macam tu biar saya hantar. Nina dalam hati lega, macam dah agak dah mesti Encik Adam hantar. Lega. Alhamdulillah, dia kata lega. Bos dia nak hantar balik. Maka berjalanlah Encik Adam dan Nina tuk
pergilah ke basement parking. Dah masuk kereta apa semua gerak. So Nina pun tunjuklah jalan. So Encik Adam ni mulalah tanya soalan. Awak kata awak sewa rumah ni dengan kawan-kawan you ni. Memang dari dulu, dari sejak azali lah duduk dengan diorang. Berapa lama dah duduk dekat situ? Semua tu daripada zaman you ni. Maka semuanya anak dara lah. Diingatkan buah-buah kosong tau. Berapa orang total dalam tu? Actually ada 6 orang. Tapi kadang-kadang ada lebih. Sebab cousin-cousin datang tumpang ke, atau kawan-kawan diorang daripada office pun sleep over. So selalu ramai je lah anak dara dalam tu. Ramailah anak dara dalam tu. Cerita lain kali bila orang stranger tanya cerita semua dalam rumah tu. Encik Adam ni nampak macam biasa je lah, buat tak tahu kan, bawa kereta. So Nina ni ingat dia bertanyakan soalan untuk bual-bual kosong lah. Okay, sudah hantar kat rumah, dah bye-bye semua. Encik Adam kata, awak rehat je lah, esok awak masuk lambat pun tak apa sebab awak hari ni OT. Sebelalulah pergi Nina masuk rumah, jumpakan kawan dia sekejap. Dia borak-borak sebab dia tak tidur lagi. Cakaplah bos dia hantar kan. Borak-borak. Maka semuanya pun tidur. Dan itulah kali terakhir Nina dan kawan-kawannya tidur dengan tenang. Keesokan harinya, waktu ni dah pukul 10 malam. Semua orang pun dah tidur kecuali Ija. Ija masuk dapur nak ambil air. Tipikal kisah seram. Dia masuk dapur, dia termenjerit sebab dia nampak ada lembaga berwarna hitam ada dekat sudut dapur rumah diorang. Menjerit, semua pun turun. Bila semua turun, nampak yang lembaga ni macam berupa lelaki tapi badan dia hitam gila. Panjat kabinet dapur, panjat apa semua, keluar kat tingkap. Masalahnya guys, tingkap rumah diorang adalah tingkap yang ada grill. Jangankan manusia, kucing pun tak lepas. Waktu ni, semua tak tahu nak buat apa. So, diorang ingatkan macam ada pencuri. Tapi diorang tetap tak boleh fikir macam mana pencuri tu keluar daripada tingkap dapur. Sedangkan tingkap dapur tu ada grill. Nina cakap, grill ni kucing pun tak lepas. So, untuk melihat lembaga ni lepas, so diorang tak syak itu manusia. Diorang syak itu hantu. So malam tu berjagalah semuanya, baca Yasin ramai-ramai. Perempuan semua ni kan baca Yasin dengan niat nak pagar rumah lah. Esok tu Nina pergi office buat macam biasa. Masih keluar dengan Encik Adam, pergi lunch apa semua. Tapi dia tak cerita pun dekat Encik Adam. Tapi Encik Adam tanya dia, awak ni nampak macam muka ada masalah je, kenapa? Lepas tu Nina cakap, saya tak tahulah Encik Adam, tapi saya rasa semalam rumah kita orang ada gangguan hantu. Hantu? Oh, dia betul kan, zaman ni mana ada hantu lah, bla 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 bla. Lepas tu dia cakap, tapi Encik Adam kan percaya tentang kisah dunia misteri dan mistik ni semua. Takkan Encik Adam tak percaya hantu kan? Dia kata, okey tak apa, kalau macam tu saya ada ustaz yang saya boleh bawakan. Dia kata, tak apalah Encik Adam, tak apalah, kontak ustaz tu kita biar dulu. Andai kata ada gangguan lagi, saya bagi tahu Encik Adam. Mungkin yang semalam tu liar je kot, si Nina ni cakap lah. Sebenarnya begitu saja, tapi dia dah bagi tahu Encik Adam lah yang dia tahu ada benda dalam rumah dia. So Encik Adam ni pun tahulah. So esoknya tak ada apa berlaku, lusa tak ada apa berlaku. Lepas tu orang rasa macam okey lah, mungkin hari tu macam ada apa orang kata, gangguan secara mengejut je lah. Selang seminggu waktu ni, semua dekat rumah. Hari Ahad, diorang macam tengah last relax lah, tengok TV lah, yang movie apa semua, sebab esok semua orang nak kerja pagi. Tiba-tiba diorang dengar bunyi pintu dapur tu ada orang nak buka. Orang ramai pergi dapur. Memang diorang nampak tombol tu. Lepas tu diorang intai dari tingkap, boleh nampak kat luar tau. Intai sikit, tak nampak apa. Tak nampak apa. Seolah-olah macam ada invisible man lah kan. Macam tak nampak apa, tak ada apa. Tapi tombol tu. Waktu ni Nina kata diorang semua kat bawah, tapi Linda ke atas tengah tidur. Tiba-tiba sambil diorang sibuk dengan pintu kruk kat dapur ni, Linda menjerit dari atas. Terus semua lari-lari naik atas. Linda kata ada lelaki hitam, satu badan dia hitam, cuba nak memperkosa dia. Diorang macam, lepas tu mana benda tu? Dia kata keluar ikut tingkap. Masalahnya tingkap pun tak terbuka. Dia tak tahulah
Macam dia boleh keluar ikut tingkap, tapi tingkap tu tak terbuka pun. Macam mana dia boleh keluar? Dia cakap, kau mimpi kot. Dia kata tak. Lepas tu dekat tangan Linda tu ada macam kesan calitan minyak tau, warna hitam. Lepas tu bila diorang tengok bilik tu, sebab masa diorang terkejar masuk tu, diorang bukakan lampu. So diorang tengok scan. Dekat tepi tingkap tu pun ada macam kesan hitam-hitam tau, macam berminyak. Diorang bau tak ada bau, tapi minyak. Diorang dah jadi takut sebab diorang dah syak, ini orang minyak. So diorang google lah apa nak buat bila ada orang minyak ni semua kan. Duk google macam mana nak elakkan orang minyak ni semua. So ada yang katanya orang minyak ni takut dengan kain batik, ada yang cakap orang minyak ni takut dengan kelopak jantung pisang. So the next day tu diorang memang pergi cari jantung pisang banyak. Diorang beli kat pasar, diorang tabur je. Diorang tak pergi kerja semua ni. Diorang tabur je dekat keliling bilik diorang, keliling rumah semua diorang tabur. Diorang baca dekat Google, memang orang minyak ni takut dengan kelopak jantung pisang. Tak tahulah kenapa kan, maybe pantang larang dia ke apa kan. And then kain batik. So kain batik ni pula nak kena guna untuk tangkap orang minyak ni. Waktu dia cakap kain batik tu kena tangkap orang minyak tu, baru orang minyak tu boleh bergerak. And then diorang kata orang minyak ni memang boleh tembus bangunan. Orang minyak ni memang ada super power yang boleh pukau. And orang minyak ni nak wanita. So orang minyak ni kalau datang masuk rumah anak dara ni sebab nak memperkosa lah. So takutlah semua ni. Dalam tu kan semua anak dara. Lepas tu dah kelopak jantung pisang tu dah letak. So tapi siapa yang nak standby kain tu dekat orang minyak tu? Yelah, siapa yang berani? Semua perempuan kan, tak tahu nak buat apa ni. So anyway, yang si Nina ni pergi call lah boyfriend dia tu, Encik Adam. Dia kata, Encik Adam boleh tak datang rumah? Sebab dia nak minta tolong. Dia orang dah baca yang kalau serangan ni serangan orang minyak. Orang minyak ni kalau hanya boleh ditangkap bila kita selekup dia dengan kain batik. So Encik Adam ni pun okey lah. Dia ajak datang kan. So Encik Adam pun datang lah rumah malam tu. Datang macam duduk dengan ramai-ramai tu semua perempuan. Dia seorang je lelaki tu. Dia macam okay, jadi kita nak standby kat mana? Tak tahu macam mana nak standby. Sebab dia orang kata tak tahu benda ni akan datang bila. But dia orang kata untuk pancing lah konon benda tu, salah seorang perempuan kena macam hari tu. Dia kata macam semalam lah si Linda kat atas seorang, yang lain semua kat bawah kan. So okay lah, Nina pergilah naik atas seorang. Konon Nina confident lah sebab boyfriend dia kat bawah kan. If anything happen, my boyfriend is here, macam tu. So Nina pun naik atas, tunggu punya tu. Tak ada serangan malam tu. So bila tak ada serangan, semua ingat pun okay sajalah. So bila datang sampai pada pukul berapa, tak ada apa juga, diorang pun hantarlah Encik Adam tu balik. So Encik Adam tu katalah InsyaAllah tak ada apa kot. So kita tak Encik Adam tu pun balik. Encik Adam tu cakap lah, korang ni jangan percaya sangat benda-benda syirik. Walaupun dia selalu share dengan Nina pasal benda-benda mistik ni semua, tapi untuk tabur-tabur kelopak jantung pisang macam ni tak elok lah. Ni kan makanan. Korang buat-buat macam ni membazir. Dah jadi amalan yang tak elok. Benda makan. So bila kawan-kawan tu semua terfikir-fikir, diorang Nina satu rumah semua fikir betul juga apa cakap Encik Adam ni. Okey lah, kaut balik semua jantung pisang tu, buang. Esok tu waktu maghrib, tak tahulah kenapa orang minyak ni suka sangat datang dapur diorang. Tiba-tiba diorang ni dekat meja makan, tengah nak makan, diorang nampak orang minyak ni merangkak keluar daripada dapur ke arah diorang, bertempiaran lari. Tiba-tiba blackout. Ya Allah, nak dijadikan cerita tiba-tiba blackout pula rumah. Orang minyak, rumah blackout. Mana nak nampak hitam semuanya. Dalam kelang kabut tu, Allahu Akbar, kilat kat luar sabung menyabung pula. Kuat bunyi, makin takut lah dengan bunyi kilat guru. Hujan lebat, tiba-tiba orang minyak kat dalam rumah. Kelopak jantung semua dah buang kan. Kain batik tak standby, tak ada ready apa semua. Orang minyak mengganas. Semua menjerit sebab kejap ni Linda terasa, kejap Ija terasa, kejap si Nina terasa macam minyak tu duk tarik tarik kaki dia orang daripada bawah meja tu, tarik. So dia orang rasa lah benda-benda macam slippery, slime ni kan. Lari bila naik atas semua dalam bilik. Ketuk-ketuk pintu tu. Ketuk-ketuk pintu tu tau. Lepas tu nasib baik dalam bilik tu ada kain batik. So dia cakap tak apa, kalau orang minyak ni masuk, kita ada kain batik. Lepas tu kawan dia kata jomlah weh, kita sama-sama baca Yasin. Tak kisahlah dia kat luar ke apa ke, dia nak buat apa ke, dia nak masuk bilik ni, jom kita sama-sama baca. So dia buka phone, dia memang baca, mengaji, baca Yasin dengan meramai tu, sampailah bunyi duduk tu hilang. So bila dah reda, dia buka pintu.
diorang dengar kat bawah bunyi macam barang terbalik-terbalik tau, macam diorang campak-campak barang. So diorang takut, diorang tutup balik. So meaning macam benda tu masih ada dekat dalam rumah diorang lah, tapi diorang tak tahu nak buat apa je. So diorang just, dah lah tak ada kelopak jantung pisang tu kan, tapi memang ada kain batik je. So masing-masing just pegang kain batik je, in case dia pecah masuk bilik ni, kita selekup. Lepas tu dia kata, you know what, kita pun semua perempuan, kita pun tak tahu macam nak handle orang minyak ni orang ke, orang minyak ni hantu ke, kita pun tak pasti kan. So dia kata tak apalah, jom kita baca Yasin lagi sekali, and kita akan keep on baca sampai azan subuh. So dia orang kat dalam bilik tu dengan bunyi tahap kelontong kat bawah, makin kuat. Masa dia orang tengah baca tu juga, dia orang dengar bunyi tingkap kat tepi ni, macam dia orang ketuk. Sambil diorang tengah mau baca tu, tak cukup dengan bunyi tingkap, dengar pula bunyi macam kat atas, bukan dekat atap. Korang faham kan, rumah teres kita ada bukanlah loteng, kita ada atap kita yang macam kita boleh buka tu, lepas tu boleh check dekat atas piping tu semua kan, bawah bumbung tu kan ada satu layer. Dengar macam ya Allah, macam ada orang jalan dekat atas tu. Ya Allah, bising situasi ni. Nak baca Yasin ni je, nak protect diri diorang tau. So diorang baca banyak, diorang baca banyak round, diorang baca Yasin banyak round dengan bunyian. Lepas tu yang last kali buat diorang takut sangat, tapi diorang tetap teruskan. Bila katil bunyi, macam ada orang lompat, bunyi spring tu. Katil tu, diorang ni semua duduk dekat atas lantai, semuanya pegang kain batik, semua tengah mengaji. Siapa yang nak lompat atas katil tu? Ya Allah, takutnya. Takut sangat. Tapi dah berjanji kan, semua baca, semua buat urus, semua tak toleh pun. Yang mana kedudukan menghadap katil tu pun tak angkat muka. Takut sangat nampak apa kan. Just percaya bila baca Yasin ni supaya boleh lindungi diri diorang. And true enough, bila diorang baca, sambil diorang tengah baca tu, azan pun berkumandang. Diorang teruskan je. Lepas azan habis tu lagi sikit, so diorang pun habis bacaan. Keadaan jadi senyap. Semua macam tengah nangis ni kan, senyap. So dengar macam diorang macam tu je. Dengar macam tu je. Sebab senyap sangat. Sunyi sangat tau. Diorang tunggu sekejap, masih sunyi. Sudah tak ada apa kan, baru diorang macam jom keluar. So diorang pun keluar check kat bawah tu. Memanglah ada kerusi terbalik apa semua kan, biasalah. Macam diorang expected lah, memang bawah tu semak lah kan. Sebab memang dah dengar bunyi ketung-ketang. So bawah memang semak. So diorang naik balik. Diorang masuk balik bilik tu. Masa diorang nak masuk tu, baru diorang perasan yang dekat atas siling tu ada kesan tapak kaki hitam. Takut tau. So diorang macam, kita nak kena pindah ke apa ke. So diorang just decide, memang diorang nak kena keluar lah daripada rumah tu. Dan takut lah kalau ada orang minyak tu datang lagi. Sebab dalam tu memang semua nak dara. Orang minyak ni memang orang tahu dia nak merokok je. Kalau duduk lagi kat situ, macam dah jadi macam tempat pot untuk orang minyak attack lah kan. So diorang macam okey lah. Aku rasa kita ni semua pergi tumpang rumah siapa-siapa dulu, sampai kita dapat cari rumah sewa yang baru. So Nina ni esok dia, semua orang memang tak masuk office lah. Semua orang nak sortkan diri diorang. So macam diorang cuti lagi. Nina ni dia ambil cuti 2 hari. Sebab esok pun dia tak berani nak keluar. Dia macam trauma. Tahu-tahu bila dia dah masuk office, katanya Encik Adam tu dah resign. And tempat position Encik Adam tu dah diganti dengan pegawai baru. Pegawai baru ni perempuan. Tapi dia tetap secretary lah. Kenapa Encik Adam resign ke apa, tak ada siapa tahu. Encik Adam tu tender 24 hours resignation. Lepas tu dia just blah tanpa ada alasan semua tau. Lepas tu bila dah duduk seorang, baru dah Nina rasa macam, Cik Adam ni selalu cakap pasal ilmu-ilmu purba lah. Hey, Encik Adam juga yang tahu pasal satu rumah tu anak dara. Lepas tu Encik Adam jugalah punya suggestion suruh buang kelopak jantung pisang tu. Jadi diorang buat conclusion, Encik Adam lah orang minyak tu yang sebenarnya. Cuma kat mana Encik Adam tu sekarang, Nina tak tahu. Dan Nina pun dah pindah. Dan tak perlu pun orang tahu Nina ni pindah ke mana. Dan pengajarannya ialah sampai sekarang, siapa-siapa nak tumpangkan dia ke, siapa-siapa yang nak tahu dia duduk mana ke, dia tak nak share dengan siapa-siapa. Okey, itu saja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian. Dia macam, dia tak adalah seram sangat, tapi I kena juga cerita sebab ia adalah berkaitan dengan mistik dan ia boleh dijadikan pengajaran untuk kita semua. Kalian kat luar sana berhati-hati. Itulah macam Nina cakap, kadang kita tak tahu niat orang kan. Ingatkan nak berkawan-kawan dengan kita, nak mengorak kita, nak hantar kita balik macam gentleman, hujung-hujung orang minyak. Alhamdulillah diorang dilindungi sangat. Tak ada apa-apa jadi kat diorang. Tapi itulah trauma
maksud hidup. So kalau korang pun ada apa orang kata story yang lebih kurang sama atau pengalaman yang lain, pengalaman mistik berjumpa dengan benda-benda macam ni, pengalaman tahu ada orang mengamalkan ilmu-ilmu hitam ni semua, jangan lupa untuk share dekat I. Link ada tak kat bawah ni semua. Kepada yang dah subscribe, thank you so much for subscribing. And kepada belum, subscribe lah, tunggu apa lagi. Semoga kita berjumpa in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.